First sekali yang kita semua biasa tengok ialah ubat jenis tablet. Sama ada tablet yang kita telan menggunakan air, ambil sebiji buang dalam mulut, lepas tu kita kena minum. Lepas tu kita ada ubat tablet yang jenis masuk dekat dalam air ataupun dipanggil effervescent, masuk dalam air, dia larut, lepas tu kita minum. Lepas tu kita juga ada ubat yang jenis kapsul. Kapsul ni hard kapsul, kapsul yang keras. Kalau yang ini korang biasa tengok dia ada warna, sekerat merah, sekerat biru, sekerat hitam, sekerat kuning. Ini panggil kapsul, ubat sejenis kapsul. Lepas tu kita ada juga ubat yang jenis soft gel. Soft gel ni kalau korang tengok dia bentuk kecil je, minyak dekat dalam dia, lembut je. Soft gel, nampak berkilat macam telur ikan. Itu dipanggil soft gel lah. Lepas tu kita ada juga ubat jenis tablet Symbigol. Symbigol ni ialah ubat yang diletakkan di bawah lidah. Contohnya ubat jantung, ubat cairkan darah. Lepas tu ada juga ubat yang jenis serbuk. Kita kena larutkan dekat dalam air, lepas tu kita minum air tu bila dia larut. Lepas tu kita ada juga ubat jenis cecair. Ubat jenis cecair ni ialah ubat jenis sirap lah. Biasanya untuk kanak-kanak. Kalau untuk dewasa biasanya ialah ubat batuk. Ubat batuk, ubat cairkan kahak untuk dewasa bentuk cecair. Ubat demam kanak-kanak, ubat sesama kanak-kanak, semua bentuk cecair, liquid form. Liquid form ni ada dua, satu dipanggil sirap, ada satu dipanggil suspension. Suspension ni lebih pekat, sirap ni lebih cair. Biasanya ada setengah ubat dia perlukan suspension, baru cepatlah untuk badan kita terima. So ubat ni memang banyak perisa, banyak warna. Biasanya ubat demam kanak-kanak, ubat kanak-kanak dibuat dalam bentuk suspension, confirm lah sebab mereka tak boleh telan ubat biji. Kalau ubat batuk biasanya bentuk cecair supaya bila dia lalu dekat tekak kita akan hilang rasa gatal, rasa nak batuk tu. Lepas tu kita juga ada ubat jenis pessary ataupun yang masuk dekat bahagian kita punya bahagian kemaluan atau suppository yang masuk dekat bahagian dubur kita. So ubat ni ada banyak sangat jenis, ada banyak sangat bentuk dan fungsi dia lain-lain. Lepas tu kan labeling dia pun juga lain. Kalau korang perasan ada ubat tablet yang jenis telan dekat dalam dengan air, dia biji, korang telan, contohnya macam Panadol ataupun penahan sakit yang korang dapat dekat kaunter. Yang ini korang perasan dia kena telan. Bila kena telan ni dia ada dos dia 50, 100 ikut cara makan yang betul. Biasanya ubat yang jenis macam ni memang kena telan sahajalah. Dia tak boleh lah pula bila dia cakap kena telan korang nak kunyah. Kenapa tak boleh kunyah? Sebab biasanya ubat ni dia dah ada coated tau dekat luar. Kalau korang perasan dia licin, bila korang pegang dia berkilat. Yang itu dia dah ada coated. Bila ada coated ni, bila korang telan, bila dia masuk dekat dalam perut baru dia hancur dan dia akan pergi dekat kita punya salur darah untuk buat kerja dia, sama ada menahan sakit, melegakan batuk ke atau sesama apa-apalah. So tak boleh kita kunyah, tak boleh kita pecahkan dia dulu lepas tu kita nak minum. Dos dia akan lari sebab sepatutnya dia bekerja dekat dalam perut, tapi kita dah pecah, kita dah minum kan. So tak boleh. Kita kena tengok labeling dengan betul. Kalau ubat tu tablet, dia tulis swallow ataupun telan, memang kena telan. Sebab maksudnya fungsi dia tu dia akan berfungsi dekat kita punya perut, bukan dekat kita punya mulut. So tak boleh hancurkan ubat sesuka hati. Ubat tablet ni kadang-kadang korang akan perasan dia ada tulis dekat atas tu contoh apa-apa nama dia dan ada XR. Slow release ni apa? XR tu maksudnya ubat tu bertindak secara perlahan-lahan. Ubat yang ada tulis XR ni memang confirm korang tak boleh pecahkan dia, tak boleh hancurkan dia sebelum telan. Maksudnya SR ni bila korang telan dia akan diriliskan secara sikit-sikit dekat dalam badan. Lepas tu ada juga ER, extended release, maksudnya ubat tu dah dicipta ada peringkat-peringkat dia. Maksudnya bila masuk dalam badan dia akan dekat tekak dia akan riliskan satu peringkat. Bila masuk dekat dalam perut dia riliskan satu peringkat, dekat dalam usus dia riliskan satu peringkat. So dia akan bekerja secara sikit-sikit untuk cover dos 24 jam. So yang ini pun korang kalau nampak label SR, ER, tak boleh pecahkan tablet tu, mesti kena telan menggunakan air. PR pun sama juga, kalau nampak dos dia punya label ada PR, maksudnya prolong release. Ini ubat yang boleh tahan lama dekat dalam badan. Bila korang telan dia
Dia akan bekerja 24 jam kat dalam badan pun tak boleh pecahkan. So kena pandai baca labeling. Tak boleh suka-suka hati, saya tak boleh telan, saya nak pecahkan ubat. Tak boleh, kena tengok labeling ataupun jenis ubat dia. Kalau yang ada sugar coated pun tak boleh pecahkan. Sugar coated ni apa? Ubat yang korang nampak berkilat macam Mentos. Itu pun tak boleh pecahkan sebab dia dah dibuat supaya dia senang ditelan. Rasa dia ada manis sikit bila mula-mula masuk dalam mulut. So cepat-cepat je telan, biar dia bekerja dekat dalam badan. Lepas tu kita ada ubat jenis kapsul. Kapsul ni tadi saya cakap yang warna-warni, yang sebelah warna pink, sebelah warna hijau, sebelah warna biru. Ini dipanggil kapsul. Kenapa ada ubat bentuk kapsul? Sebenarnya ubat bentuk kapsul ni nak memudahkan kita telan sebab dia licin. So susah nak tercekik dan dia tak ada meninggalkan rasa yang pahit. Dan bila dekat dalam kelongsong tu, dia ada serbuk halus-halus. Bila masuk dekat dalam perut, bila masuk kat kawasan pencernaan, usus kita serap, so dia akan cepat untuk dapat kesan. So bila korang makan, cepatlah baik maksudnya. Kita ada ubat jenis soft gel. Soft gel ni yang lembut, yang ada minyak dekat dalam dia, berkilat. Biasa yang ini dia jarang ubat, dia biasanya suplemen. Contohnya fish oil, vitamin E, lepas tu ada minyak bawang putih, EPO. Semua ni biasanya bentuk soft gel sebab nama pun fish oil, EPO oil, minyak bunga semua kan. So dia memang minyak base, so dia duduk dalam soft gel. Soft gel ni dekat luar dia tu pun jangan risau kelongsong dia tu daripada biasanya bovine ataupun veggie. Veggie ni sayur, bovine ni daripada haiwan ternakan. So kalau bovine ni maksudnya haiwan yang halal untuk orang Islam. Kalau yang tak halal dia tulis porcine, maksudnya orang Islam tak boleh makan itu daripada ekstrak babi. So kalau dia tulis dekat situ bovine ataupun veggie, maksudnya selamatlah untuk kita orang Islam minum, makan. Apa kebaikan dia? Biasanya soft gel ni bila korang telan, dia senang untuk dicerna, so senang untuk dapat benefit untuk korang. So itulah benefit kenapa ada soft gel, ada hard. Lepas tu kita ada juga tablet yang jenis masuk dalam air. Yang masuk dalam air ni pun biasanya antara ubat-ubat dia ialah vitamin, ubat cair kahar ataupun ubat untuk cair darah. So yang ini bila kita bubur dalam sebiji dekat dalam air, dia akan larut. Bila dia dah larut, korang minum lah. Biasanya dia didatangkan dengan rasa yang lebih sedap untuk menarik minat, macam vitamin C, vitamin tenaga, biasanya rasa orange. Kalau ubat cair kahar ataupun ubat untuk pesakit jantung, dia ada rasa lime sikit. So ini biasanya pun sama, bila jenis secair ni, bila dia larut, maksudnya dia sangat senang untuk diabsorb oleh badan, so cepat sangat dapat kesan dia. Dan ada juga ubat Simbigul. Simbigul ni ialah ubat yang diletakkan di bawah lidah. Ubat yang diletakkan di bawah lidah ni biasanya ubat yang special untuk kes-kes tertentu, terutama sekali GTN, ubat untuk mereka yang ada sakit masalah serangan jantung. Sebab bila kita letak kat bawah lidah, dia akan cair, dia terus masuk kat salur darah, dia terus buat kerja untuk riliskan masalah kita. Itu ialah ubat Simbigul. Lepas tu kita ada juga ubat jenis powder. Powder ni serbuk, sama ada antibiotik untuk kanak-kanak, duduk dalam botol serbuk, korang kena bancuh. Biasanya yang ini duration simpanan dia tak lama, lebih kurang dalam seminggu, dan lepas seminggu korang kena buang. Dan ada juga vitamin yang bentuk jenis serbuk, bubur dalam air, minum. Biasa serbuk dan effervescent, tablet yang dilarutkan dalam air ni, kesan untuk badan kita sangat cepat. Bila kita minum, cepat je kita nampak kesan dia sebab dia senang diabsorb oleh badan. Lepas tu kita ada juga suppository. Suppository ni ialah apa? Suppository ni ialah ubat yang dimasukkan di bahagian dubur. Masukkan dekat bahagian dubur ataupun bahasa senang masuk dekat bahagian buntut. Biasanya ubat demam, ubat buasir, ubat sembelit. Ini pun sama. Kalau ubat demam, kesan dia sangat cepat untuk turunkan suhu sebab dia terus masuk dekat dalam kita punya salur darah. Juga ubat bentuk inhaler, lupa nak cakap. Ubat bentuk inhaler ni ialah ubat yang perlu di spray dekat mulut dan kita kena telan, kena hidu dia punya wap ataupun asap dia tu untuk riliskan. Kebanyakan ialah ubat asma ataupun ubat resedung. So korang kan, korang rasa perlu ke kita simpan ubat dekat rumah kita untuk kecemasan ataupun kita perlu pergi jumpa doktor?
Bila kita sakit, kita terus jumpa doktor, ataupun kita perlu simpan sikit ubat dekat rumah. Ataupun bila korang pergi travel, korang pergi melancong, berjalan balik kampung, perlu ke korang spare ubat ataupun tak perlu? Nanti kalau jumpa klinik, pergilah. Kalau jumpa farmasi, pergilah. Sepatutnya semua rumah sesiapa pun perlu ada ubat yang perlu di spare untuk sakit-sakit yang self-treat. Sakit-sakit yang self-treat ni apa? Contohnya, ubat yang perlu korang spare dekat rumah pertama sekali ialah ubat demam. Ubat demam sangat penting untuk disimpan di rumah. Tapi untuk simpan ubat di rumah pun kita kena tahu, kita ni ada alergi ubat tak? Anak kita ada alergi ubat tak? Suami kita, family kita ada alergi ubat tak? Sebab ubat ni setengah boleh menyebabkan alergi. Jika korang tak ada alergi apa-apa ubat, ataupun korang tahu apa benda ubat yang korang alergik, korang boleh beli ikut keperluan korang. Terutama sekali mesti kena simpan ubat demam. Kenapa kena simpan ubat demam? Wajib sangat simpan ubat demam dekat rumah. Sebab kalau korang tahu, demam ni walaupun nampak simple, terutama sekali untuk anak kecil, untuk anak-anak, wajib di-treat dulu sebelum korang rushing pergi hospital. Katakanlah korang demam malam-malam, boleh ada ubat sebelum korang pergi dekat emergency. Demam ni boleh je treat dekat rumah dengan cara makan ubat demam yang sesuai, paracetamol, ibuprofen dan grup-grup ubat demam yang lain. So, yang ini korang boleh je dapatkan nasihat dekat kaunter farmasi mana-mana yang dekat dengan rumah korang. Selain daripada itu, korang boleh juga simpan ubat sesama dan ubat batuk. Sebab yang ini ubat yang simple yang korang boleh beli dekat kaunter. Setakat ni je perkongsian kita hari ni. So, korang yang tengok video ni jangan lupa like dan subscribe. So, jumpa lagi saya Najah untuk channel yang next, untuk konten yang next dekat iSihat TV kita. Bye!